KPM. Hai semua, apa khabar? Kembali semua kami di Kemahiran Sukan Didik TV KPM dan kita masih lagi meneruskan sesi pembelajaran untuk sukan bola jaring. Ada sebabnya kenapa atlet-atlet kita berada di belakang ini sedang meneruskan sesi latihan untuk melakukan shooting. Dan itu antara topik yang akan kita ajarkan di dalam aspek pembelajaran pada kali ini. Kita nak ingatkan kepada semua, dalam aktiviti sukan memang dibenarkan untuk tidak memakai pelitup muka, apatah lagi untuk dibenarkan beriadah dan juga rekreasi, tetapi dengan SOP yang telah pun ditetapkan. Jaga diri dan ingat kita perlu hidup dengan endemik ini. Jadi nak tak nak kehidupan perlu diteruskan, tetapi sesi pembelajaran juga perlu kita terus berikan kepada anda semua. Kepada semua yang minat bola jaring, kepada semua yang ingin menjadi seorang atlet bola jaring, betul, anda berada di rancangan dan juga program yang betul, kerana Kemahiran Sukan Bola Jaring kita mulakan sekarang. Kami masih ingin terus bawakan kepada anda Kemahiran Sukan Bola Jaring dan kita masih lagi bersama dengan Coach Peisan. Antara watak penting juga dalam usaha untuk membangunkan sukan bola jaring di Malaysia ni. Coach, apa khabar? Baik, Hanif. Ya, okey Coach, hari ini apa yang akan kita ajarkan? Okey, so untuk hari ini kita akan belajar basic kemahiran menjaring. Okey, apa yang pentingnya untuk menjadi seorang penjaring? Sebab saya tengoklah dalam sukan bola jaring ni, saiz fizikal memang sangat penting. Tapi selain daripada itu, apa juga yang penting, Coach? Yang selain daripada itu, of course teknik lah. Okey, sebab apa? Sebab bola jaring dicipta untuk mendapatkan mata melalui penjaring. Dan untuk pengetahuan di luar sana, penjaring hanya hanya 2 orang saja yang boleh menjaring. So untuk pemain yang memegang posisi menjaring ni, mereka ni perlu pengkhususan latihan untuk menjadi penjaring yang accurate. Yang tepat, padat dan juga jitu. Okey, kebiasaan kalau nak menjalani latihan sebagai seorang penjaring tu, sehari berapa banyak perlu dijaringkan, Coach? Okey, so untuk kita di sekolah sukan, so kita akan buat 500 sesi pagi dan 500 sesi petang. So itu yang memang orang kata basic lah untuk kita nak jadikan skill menjaring ini sebagai satu autonomis kepada mereka. Wow, 500 kali satu sesi. Yes. Nasib baik. Itu antara cabaran juga kepada anda semua. Okey Coach, kita nak mulakan untuk episod kali ini dan kita mulakan dengan aktiviti memanaskan badan. Warming up kita hari ini, kita akan memperkenalkan 2 aktiviti iaitu melibatkan larian yang pertama. Yang kedua, kita akan warming up spesifik menggunakan bola jaring. Okey, so yang pertama, kita akan menggunakan cone. You akan nampak dekat sisi coach ni. Alright, so kita akan buat larian figure of 8 or run dengan menggunakan cone. Okey. Yang kedua adalah kita akan menggunakan bola melakukan figure of 8 of ball handling. Okey, so sebelum tu coach nak tunjukkan macam mana kita nak lakukan figure of eight run ini. Kita akan bermula daripada tengah-tengah di antara 2 cone dan kita akan lari ke arah kanan dulu. So kita akan round cone ni dalam bentuk figure of 8. Okey, so basically dia melibatkan forward and backward. Okey, so tujuan ini adalah kita untuk membantu kita menaikkan kadar nadi kita sebelum kita pergi ke aktiviti seterusnya. Alright, so kita akan sebelum tu coach nak kenalkan 2 atlet coach yang baru dalam sesi menjaring ini. So di sebelah coach adalah Hui Xuan dan di sebelah kanan coach adalah Suraya. So untuk makluman, kedua-dua mereka merupakan pemain bola jaring di Sekolah Sukan Bukit Jalil dan merupakan penjaring utama kita di sekolah. Alright, so kita akan mulakan warming up kita dengan figure of 8 of run. Okey, so kita akan buat 10 kali ulangan untuk drill ini. Alright, ready and go. Yes. So, murid-murid pastikan apabila kita melakukan figure of 8 ini, pastikan kepala kita pandang ke hadapan dan kita biasakan pergerakan figure of 8 ini. Okey, so untuk beginner, mungkin murid-murid boleh pandang pada cone untuk dapatkan keserasian apabila kita melakukan larian ini, dan apabila dah boleh menguasai tanpa melihat dia.
Alright, and stop. Good job. So, tadi adalah figure of 8 of run. So, yang kedua, kita akan menggunakan bola untuk membantu kita melakukan spesifik warming up. Okay. So, kita hanya perlukan sebiji bola. So, berdiri seluas bahu dan bengkokkan sedikit kaki. Kemudian, kita akan roundkan bola dalam bentuk 8. Okay. So, tujuan ini adalah basically untuk permulaan kita kepada latihan bola jaring. So, kita biasakan untuk memegang bola. So, ball control. Alright. So, boleh Suraya dengan question? Okay, so kita akan buat 10 kali ulangan. Okay. So, make sure pastikan buka seluas bahu dalam keadaan selesa. Okay. Alright, so bend down. Boleh buka luas lagi. Yap, dalam ikut keselesaan. Alright, so kita akan mula. Let's go. Yap. Baik, Raya. Yap. So, murid-murid perlu bawa bola tu untuk melalui kedua-dua kaki supaya terbentuklah figure of 8 ini. So, kawalan tangan amat penting apabila kita melakukan figure of 8 handling ini. Okay? So basically ini amat membantulah sebab kita berlatih bola jaring dan kita perlu melakukan senaman yang berkaitan warming up dengan kita punya aktiviti seterusnya. Alright, and stop. So habislah warming up kita pada hari ini. Okey, murid-murid, hari ini kita akan belajar sesi teknik menjaring. So, untuk segmen ni, Coach akan bawakan kepada murid-murid di rumah adalah menjaring secara statik, itu nombor 1. So, nombor 2 adalah menjaring step front dan step back. So, yang ketiga adalah menjaring secara step across ataupun kita panggil crossover. So, Coach akan tunjukkan cara-cara untuk menjaring dengan berkesan ataupun dengan betul. Okey, so yang pertama, murid-murid perlu berdiri seluas bahu di mana kita perlu mendapatkan keseimbangan apabila kita melakukan menjaring. Okey, so yang kedua, murid-murid perlu tekankan adalah pegang bola. Cara pegang bola apabila menjaring. So, kita perlu letakkan bola di hujung jari kita, okey, dan di end palms kita. Alright? So, maksudnya kita tidak rehatkan bola di tapak tangan. Sebab apa? Sebab kita perlu untuk sentiasa bersedia untuk melepaskan bola apabila kita menjaring. Okey, so apabila kita dah set up keseimbangan, kita perlu bawakan bola ke atas. Elbow ini perlu rapatkan ke telinga dan selari dengan tiang. Okey, so ini adalah menetapkan sasaran kita apabila kita menjaring. So, murid-murid perlu bawakan bola ke atas kepala dan bengkokkan siku. Okey. Dan keadaan ini perlu kekal di sisi telinga dan bola perlu di atas kepala. Alright, apa tujuan tangan kiri? Tangan kiri adalah untuk memberikan keseimbangan apabila bola di atas kepala. Ini hanya adalah untuk penolong sahaja untuk apabila kita membuat jaringan. Okey, macam mana kita nak lakukan aksi menjaring? So, apabila kita dah selesa dalam keadaan ini, okey, so murid-murid perlu bendkan sedikit lutut. Alright. Ini adalah fasa permulaan. Kemudian kita akan riliskan bola. Tangan straightkan ke atas. Alright. So, penghujung tangan ni yang mainkan peranan. Sebab apa? Kita nak melakukan satu pergerakan back spin. Supaya bola yang kita menjaring itu akan lebih kuat dan lebih bertenaga.
Okey, so sekarang ni kita akan melakukan latih tubi menjaring. Okey, so sekarang ni coach ditemani dengan kedua-dua atlet coach iaitu Suraya dengan Hui Shen. So mereka akan melakukan latih tubi untuk kemahiran menjaring. So murid-murid di rumah kena ingatkan, murid-murid boleh ambil jarak dalam di mana-mana arah sahaja untuk melakukan teknik menjaring ini. So marilah kita mula. So sekarang ni Suraya dengan Hui Shen akan ambil jarak daripada mana-mana, daripada arah mana ke yang jauh daripada tiang. Okay, so coach sekarang ni nak buat 10 jaringan latih 2B. Okay, jom. Buat je. Alright. So, okay. Coach tadi dah ajarkan, so pastikan kedudukan kaki dengan tangan hala dekat tiang. Yes, dan penghabisan dengan flick dan kaki full extend. Yes, good. Okay, so berubahlah tempat. Okay, so murid-murid boleh ambil tempat lain. Hui Shen boleh tukar side. Okay, so yep. So murid-murid di rumah sebenarnya basically boleh ambil jarak yang sesuai untuk kemampuan murid-murid dan boleh bertukar arah, direction. Kita panggil direction ke arah tiang goal. Okay, so last one. Yes, good job. So, latihan ini boleh dilakukan dengan memperbagaikan teknik yang lain. So, coach akan ajar kemudian ini dan murid-murid boleh meningkatkan jumlah jaringan pada satu sesi apabila melakukan latihan. Okey, so kita akan teruskan kepada teknik menjaring step front dan step back. So tadi coach dah ajar teknik-teknik yang perlu dikuasai sebagai seorang penjaring supaya kita dapat melakukan menjaring ini dengan lebih efisien. Okey, so coach akan tunjukkan bagaimana yang dimaksudkan step front dengan step back. So kita masih lagi berdiri dalam keadaan seimbang, okey, dalam keadaan stabil. So step forward ini teknik untuk membawa bola masih sama seperti kemahiran asas tadi. So step forward di mana kita step forward dan kita melakukan teknik menjaring. Okay, so coach akan tunjuk lagi sekali. So dalam keadaan stable and then step forward and shoot. Alright, so ini adalah step forward. So seterusnya coach akan tunjukkan step back. So dalam keadaan macam ni, okay, so kita pandang ke arah jaring, kemudian kita step back and lakukan lakuan menjaring. Okey, sebenarnya bila kita step front ataupun step back, kita tak kisah kaki mana-mana, tetapi murid-murid perlu tekankan apabila landing foot kita adalah kaki kanan, yang step forward adalah kiri, kaki kanan ini tidak boleh mendarat lagi. Sebab apa? Ia adalah gerak kaki. So, ini adalah satu teknik, actually adalah satu strategi untuk mendekatkan sebagai seorang satu penjaring ke arah tiang. Okey, alright. So, sekarang ni coach berdiri dalam jarak ini dengan tiang. So, nak dekatkan seorang penjaring ke arah distance semasa kita nak shooting, coach akan step forward dan melakukan jaringan. Okey, alright. So, ini adalah dua teknik yang kedua yang coach ajar hari ini. Okay, coach akan terangkan situasi yang berkenaan dengan yang kita belajar tadi, iaitu teknik step front dengan step back. Dengan demo coach dua adalah Hui Shen dan Suraya.
Okey, so kita akan wujudkan situasi bagaimana kita menggunakan teknik step front dengan step back dalam keadaan sebenarnya. Okey, come. So, Huishan akan dijadikan sebagai defender dan Suraya sebagai penjaring. Okey, so sekarang kita akan buat teknik step front. So, step front adalah apabila situation dia adalah Huishan sebagai penhadang didenda sebelah penjaring. Okey, so Huishan berkedudukan sebelah, okey, didenda tanpa boleh bergerak. So, kemudian Suraya akan melakukan step front untuk dekatkan jarak sebagai penjaring ke tiang. Okey, come. Yes. Alright. So, murid-murid akan nampakkan kedudukan Suraya telah memberikan kelebihan kepada dia sebagai penjaring dan rapatkan diri ke tiang dan sebagai penhadang masih lagi di belakang. So, ini adalah kelebihan sebagai seorang penjaring apabila melakukan step front dengan keadaan penhadang didenda di sebelah. Okey, situasi yang kedua adalah step back apabila kita mempunyai penhadang yang mengganggu shooting arm kepada penjaring kita. So, ini adalah situasi dia. So, Huishan sebagai penhadang dan Suraya sebagai penjaring. Okey, up. So, shooting. So, nampakkan sebagai penhadang telah mengganggu shooting arm kepada penjaring dan Suraya ambil keputusan untuk step back dan melakukan jaringan. So, keadaan ini basically adalah untuk mengclearkan penhadang untuk menghadang seorang penjaring melakukan jaringan. Okey, so ini adalah teknik kemahiran yang terakhir iaitu coach nak ajarkan step side ataupun kita panggil crossover. Okey, so teknik asas itu murid-murid masih lagi perlu menggunakan yang tadi coach ajar tu. Ingat teknik itu. Okey, cuma berbezanya tadi kita dah buat step front, kita dah buat step back dan kita akan ajarkan di sini adalah step side ataupun kita panggil crossover. Okey, so coach akan tunjukkan kita akan berdiri dalam keadaan seimbang dan bawakan bola untuk bersedia untuk menjaring. Okey, so kalau coach nak crosskan dekat kanan, so coach akan bawakan kaki kiri, crosskan ke kiri dan kemudian melakukan lakuan menjaring. Okey. Itu nombor satu, option nombor satu. So ataupun daripada keadaan ini, coach boleh stepkan kaki kanan coach supaya ada jarak daripada landing foot coach dan melakukan jaringan. Okey, so yang tadi adalah crossover ataupun side step ke tepi. Okey, so coach akan terus tunjukkan dalam melakukan lakuan menjaring. Okey, so pastikan kedudukan seimbang dan tangan elbow selari dengan tiang. Okey, so coach akan buatkan side step ke tepi dan shoot. Okey. Alright, so itu adalah step ke sisi. So yang kedua bila nak lakukan crossover, kita akan crosskan kaki kemudian lakukan jaringan. Okey, so tadi adalah dua teknik untuk crossover dan cross ke sisi. Okey, tadi kita dah belajar macam mana teknik nak step ke sisi dan step crossover untuk menjaringkan jaringan ataupun mata untuk pasukan bola jaring kan. Okey, so sekarang ni coach akan tunjukkan bilakah masa sesuai untuk melakukan step to side dan crossover ini. Okey, so marilah kita ada Huishan dengan Suraya untuk bantu coach untuk memberikan situasi sebenar kepada adik-adik. Come. Okey.
So, dalam keadaan ini, Suraya masih lagi bermainkan peranan sebagai penjaring dan Hui Xuan sebagai penghadang. Alright, so apabila kita nak melakukan step cross to the side, okay, so depan sikit Suraya, okay. So, Hui Xuan melakukan arms over. Alright, so Suraya boleh buat keputusan untuk step ke tepi, step ke kanan. Okay, step ke kanan untuk clearkan vision daripada penghadang ini apabila melakukan jaringan. Okey, nampak tak? So mungkin penghadang ini boleh alihkan tangan tetapi kedudukan tidak boleh berubah. So dalam keadaan ini telah memberikan kelebihan kepada penjaring. Clearkan vision daripada penghadang. So lakukan. Yep. Alright. Okey, so kita akan buat lagi sekali. Alright. So up and then step across and up. Okay. So, fokuskan and then balance and up. Okay. So, tadi adalah situation sebenar apabila bilakah kita boleh menggunakan crossover ini. Okay, situation yang kedua, apakah kelebihan untuk menggunakan step crossover ni? Coach nak tunjukkan. Pasti menarik. Okay, so sekarang ni masih lagi Hui Xuan sebagai penghadang dan Suraya sebagai penjaring. So, Suraya boleh buat keputusan untuk crossover ke depan Hui Xuan. Sebab apa? Sebab Hui Xuan telah didenda sebagai seorang penghadang dalam kawasan D. So, Suraya boleh bersedia untuk menjaring tangan. Okey, so sekarang ni Hui Xuan telah didenda oleh pengadil. Dia tidak boleh buat apa-apa sehinggalah Suraya dapat membuat jaringan. Okey, so sekarang ni Suraya boleh ambil keputusan untuk crossover ke depan Hui Xuan. Okey, dan melakukan jaringan. Okey, cuba lagi sekali. Tak ada masalah. Yes, steady, crossover and shoot. Okey, good job. So, situasi ini berlaku apabila penjaring rasa nak ambil kelebihan ini. Sebab apa? Apabila dia melakukan jaringan, bola sahaja meriliskan daripada tangan penjaring, penghadang ini boleh bergerak. So, tujuan ini crossover adalah menutup penghadang ini melakukan rebound jikalau bola tidak dijaringkan. Okey, so tadi kita telah belajar teknik menjaring dan kita banyak menggunakan upper body kita untuk melakukan aktiviti hari ini. Aspek keselamatan untuk segmen hari ini, Coach nak ingatkan murid-murid di rumah apabila mengalami kecederaan, anda adalah tidak digalakkan untuk menjalani latihan secara serius dalam sukan bola jaring. So, pastikan murid-murid mengetahui status kesihatan murid-murid sebelum kita menjalani latihan. So, Coach nak kenalkan warming down kita memang fokus pada upper body kita supaya kita dapat memberi regangan kepada otot-otot spesifik yang melibatkan upper body kita. So, yang pertama adalah arm circle. So, Coach akan tunjukkan caranya senang dan kita bawakan ke dua-dua belah tangan dan circlekan ke hadapan. Okey, so kemudian kita buat lakuan ini selama 10 kali ke hadapan dan ke belakang 10 kali. Okey, boleh Hui Xuan dengan Suraya? So kita akan buat arm circle dengan kiraan 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and last 10. So terus tukarkan arah ke belakang. So, murid-murid akan rasa stretching dekat chest dan upper arm kita. So, yang kedua kita akan buat stretching untuk back kita. So, Coach akan terus tunjukkan. So, kita murid-murid perlu turunkan di atas lantai. Kemudian, hold dalam keadaan position ini selama 12 saat. Okey, so kita akan stretching lower back kita. Okey? So, Suraya dengan Hui Xuan. So, dalam keadaan ready. Alright, so turun je. Okey,
So, okay, ready? And go. So kita akan buat dalam kiraan 12 saat. Okay, so hold je. So kita akan rasa stretching dekat lower back kita. So relaxkan otot dan fokuskan untuk regangan. So in 3, 2, 1 and stop. Alright, good job. Okay, so dua aktiviti ni adalah warming down kita untuk segmen hari ini. Okey, kita dah berada di penghujung dan ini antara episod yang sangat penting dalam kemahiran sukan bola jaring, iaitu menjaringkan gol. Baru saya tahu ada banyak kegunaan dan juga situasinya, Coach. Jadi mungkin boleh kongsikan sekali lagi objektif pembelajaran yang Coach harap murid-murid kita boleh capai sepanjang episod ini. Okey, sebenarnya segmen ini kita telah menajar kepelbagaian teknik menjaring supaya murid-murid ataupun penjaring di luar sana dapat idea bagaimana nak menggunakan kepelbagaian teknik semasa menjaring. So tidaklah hanya untuk statik saja, tetapi kita ada step front, step back ataupun step to side ataupun crossover. Dan yang penting ikut peraturannya lah. Sebab peraturan gerak kaki tu memang sangat penting dalam bola jaring, kan? Betul. Saya sampai sekarang pun masih lagi cuba nak memahamkan, tapi tak apa, inilah tujuannya untuk kita bawakan di kemahiran sukan bola jaring. Coach, terima kasih banyak-banyak. Suraya juga seorang penjaring, ya. Boleh beraksi bahagian menyerang, dan juga awak pun, saya nak sebut namanya takut salah nanti, pun juga seorang penjaring, kan. Jadi ini antara bakat-bakat yang kami bawakan dan kami ingin tonjolkan di Didik TV KPM. Okey, Coach, seperti biasa kita tinggalkan dengan kata-kata semangat buat mereka. Silakan. Okey, practice make perfect. Let's do it. Jangan lupa senyum selalu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM